Hari ini kita nak sambung tajuk yang ketujuh, 4 golongan mengerjakan haji. Ini tajuk orang ini. Wa qad ruya fi khabar min tariq ahli al-bait idza kana akhiru az-zamani kharaja an-nasu ila al-hajj 4 asnafin salatinuhum lin-nuzhah wa aghniya'uhum lit-tijarah wa fuqara'uhum lil-mas'alah wa qurra'uhum lis-sum'ah. Sesungguhnya diriwayatkan di dalam khabar daripada jalan ahli bait, maksudnya daripada jalan ahli keluarga keturunan Nabi SAW, ada satu hadis yang diriwayatkan. Hadis ini ada dalam Ihya Ulumuddin. Tak apalah, kita tak bincang berkaitan dengan status hadis dan sebagainya. Ini sebagai satu peringatan untuk kita sahaja. Ada hadis yang berbunyi, apabila tiba akhir zaman, manusia keluar menunaikan haji terbahagi kepada 4 keadaan, yakni 4 niat. Para pemerintah untuk bermegah-megah, orang kaya untuk urusan perniagaan, orang miskin untuk meminta-minta, dan para qari Al-Quran untuk mendapat pujian. Ayah-ayah yang mana ada kitab, kalau boleh buat catatan sikit. Rupanya di antara satu suasana yang akan berlaku di akhir zaman, tanda ni muncul pada orang-orang hak pergi Mekah. Orang yang mengerjakan haji di Mekah, orang yang buat haji di Mekah ke buat umrah di Mekah, kalau kita tengok ibadat tersebut perlu untuk kita lakukan dengan ikhlas. Pi buat ibadat ni kena ikhlas. Tambah pi Mekah kena ikhlas kerana Allah. Pi tu nak buat ibadat kerana Allah. Tapi rupanya bila mari akhir zaman, manusia pi buat haji ni mula hilang niat kerana Allah. Buat catatan sikit kat buku tu. Tulis kat buku tu, tulis situ, mulai hilang niat kerana Allah. Rupanya antara akhir zaman, manusia pergi buat haji di Mekah ni, kebanyakannya mula hilang niat kerana Allah. Pi itu bukan kerana Allah dah. Pi itu bukan nak buat ibadat dah. Pi ni ada agenda masing-masing. Pi ni ada tujuan masing-masing. Apa tujuan dia Ustaz? Antara yang disebut dalam hadis ni, para pemerintah untuk memegah-megah. Orang ada kuasa ni, dia pi sana, dia pi seumpama melencong. Pi nak senang tu, senang ni, dia nak senang semua, nak segala-gala senang. Sedangkan ibadat ni satu benda yang perlukan kesusahan. Ibadat ni kena susah. Tapi dia pi tu dia mau semua senang. Dia tak mau susah-susah. Macam pi melencong. Orang berniaga untuk urusan berniaganya, pi sana tengok bisnes, lubang bisnes apa-apa banyak-banyak, dia boleh cari di sana. Orang miskin untuk meminta-minta, minta tu buat kurungan, tulis situ minta sedekah. Orang-orang miskin pergi Mekah, agenda dia nak pergi kutip sumbangan. Pasal apa? Pasal di Mekah ni majoriti orang kaya pergi, majoriti orang berada pergi, orang nak buat kebajikan banyak, dia pergi ke, tapi pergi tu nak minta ke orang. Dan para qari Al-Quran, orang-orang yang reti agama, orang-orang yang reti tentang ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang bahasa mudah, orang yang reti sikit lah. Hak ni ada sebahagian pergi ni pasal nak title, nak gelaran haji, nak gelaran hajah. Masa sebelum pergi dia dah berangan dah. Dia kata balik ni orang panggil haji kat aku. Rupanya antara suasana nak mai di akhir zaman ni, manusia pergi Mekah ni mula hilang niat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh tulis sikit nasihat kat tepi buku tu, catat sikit nasihat, tulis situ, pergi Mekah apa betul niat, boleh tu. Maknanya siapa nak buat ibadat di Mekah khususnya, nak buat haji ke nak buat umrah, betulkan niat kerana Allah. Tu ya. Suasana ni main ni lepas ni. Cuma kita hak main mengaji jagalah. Raid nombor 7 memang duk jadi dah pun. Raid Nombor 8. Manusia dalam dilema. Ni pun satu di antara suasana akhir zaman, suasana kita dekat dengan kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu bainal 'ajzi wal fujur. Siapa ada kitab buat titik itu. Siapa tak ada kitab, kita boleh ambil ada kat sini sikit. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu bainal 'ajzi wal fujur. Buat titik itu. Faman adraka dhalika az-zaman falyakhtaril 'ajza 'ala al-fujur. Atau kama qala rawahu Ahmad wa Abi Ya'la. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Akan datang kepada manusia satu zaman, manusia berada dalam dilema antara lemah dan dosa. Maka barang siapa yang menempuh zaman itu, maka hendaklah memilih lemah daripada dosa. Ayah-ayah yang mana ada kitab, buat catatan sikit. Sekali lagi saya baca, buat catatan kat situ nah. Akan datang kepada manusia satu zaman, manusia akan berada dalam dilema antara lemah dan dosa. Lemah tu, buat catatan atas dia, tulis situ, tekanan daripada manusia. Dan dosa. Dosa ni kita panggil dosa lah, benda dosa. Benda yang langgar batas Tuhan. Benda yang langgar peraturan Tuhan. Itu dosa lah. Rupanya akan mari di akhir zaman ni, oleh sebab ilmu makin kurang dipelajari, oleh sebab iman makin kurang, bahasa mudah tu, kepercayaan manusia terhadap agama Tuhan ni makin kurang. Kemudian Ustaz, orang duk kira gila reta saja. Kemudian Ustaz, pihak yang memerintah pun tak ambil peduli sangat, dia benarkan benda-benda haram duk berlaluasa. Rupanya bila suasana ni jadi, dia akan mai satu tahap kita duk jadi serba salah. Dilema tu serba salah. Antara benda ni dosa dengan benda ni tekanan orang. Contoh macam ni lah. Saya buat contoh senang-senang lah. Ayah-ayah kerja. Ni, ayah-ayah bekerja. Kita bila kerja, orang keliling kita ni pakat duk buat merapu belaka. Contohlah, mereka duk claim tipu. Contoh, mereka duk ambil benda haram cara tipu. Kita bila duduk di tempat tersebut, kita kalau duk buat kemas itu, tak boleh, benda ni haram, tak boleh, aku tak mau bagi, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Orang pasti bermusuh dengan kita. Pasal apa? Pasal suasana akhir zaman tu macam tu rupanya. Rupanya akhir zaman ni ramai orang jahat rupanya tu. Kalau kata benda tu kita tahu tak betul, tapi semua orang pakat buat belakang. Kalau kita duk pergi perkemah nak buat macam mana hak Tuhan suruh, kalau kita duk pergi perkemah macam mana nak tahan apa yang agama kata, orang semua keli dengan kita. Kena marah, kena kata, kena tindak. Kadang bos pecat beg orang betul ya. Ni contohlah. Kalau buat benda betul, kena. Tapi kalau buat tak betul, semua orang setuju. Buat tak betul, setuju. Rupanya akhir zaman dia akan main suasana macam tu. Ibu-ibu di belakang, ibu-ibu tahu, contoh simple lah. Anak kita nak kahwin, lah PKP payahlah sikit, contoh lah. Anak kita nak kahwin, dia nak kahwin sekali seumur hidup. Dia minta kat kita benda-benda hak sangat merapu. Dia minta nak cabut tudung, dia minta kalau boleh nak pakai macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Kita duk mengaji sikit-sikit, dia kata tak mau, tak boleh. Mana boleh, nak menikah takkan nak cabut tudung, nak menikah takkan nak berdedah aurat. Contoh, kita tak bagi. Rupanya bila kita tak bagi, nanti kita kena musuh. Dia musuh orang kita. Ayuh yang kira lah, mak ni kolot lah, orang semua pakat buat boleh, cik nak buat sikit tak boleh, lah payah-payah sangat, ayuh menikah lah. Dia mula. Nampak tak? Dia lawan. Kita nak buat ikut macam mana Tuhan suruh, tapi kita kena lawan. Dia akan main suasana macam tu. Kita buat betul ya, kita kena. Habis tu kalau buat tak betul, kalau buat tak betul, dosa. Tapi dia setuju lah. Anak kan kata bagus, ayah bagus, ayah sporting. Mak clear. Pasal bagi. Faham tak contoh? No? Kaitlah dengan contoh-contoh lelah hidup kita ni. Kita duduk di masjid, kalau buat benda betul, kena. Cuba buat benda tak betul. Ada ramai orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi ada orang setuju. Tak duduklah negeri lah negara. Ada, macam tu lah. Buat benda betul, kena. Buat benda salah, orang setuju. Rupanya akhir zaman dia akan main suasana tu. Jadi Nabi ajak, siapa yang ada kitab buat catatan sikit lah. Tapi perkataan dilema tu, tulis situ, serba salah. Rupanya akan main satu suasana, umat Islam ni akan jadi serba salah. Buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Buat kok ni berdosa, Tuhan marah. Buat kok ni masuk neraka. Tapi kalau buat kok ni, orang marah pula. Dia jadi macam tu lah akhir zaman. Nabi bagi satu panduan kat kita, pakat-pakat ambil belakang. Nabi sebut, maka barang siapa menempuh zaman itu, siapa duduk pada zaman serba salah ni, duduk main hi'ah, buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Ayah nak tengok bini, tak tengok, dia melampau Ustaz. Tengok lagi, saya kena. Contoh, lain kali duduk hi'ah betul. Contoh ni contoh nak bagi faham. Ibu-ibu ada anak, tak tengok, tak boleh Ustaz. Saya mak kena tengok. Sehari kalau tengok, dia potong elon bulanan sebulan 400 ya. Dia duk bagi duit, hak tu duk bagi duit kat kami Ustaz. Pergi tengok lebih-lebih kurang, silat-silat hilang 400 ya.
Jadi dia serba salah tu. Faham tak contoh? Boleh noh? Rupanya Nabi sebut siapa duduk pada zaman macam tu, dan sekarang kita memang duduk zaman ni. Nabi kata falyakhtaril ajza 'ala al-fujur. Nabi kata pilih yang tekanan manusia tu. Maksud dia apa? Ikut juga peraturan Tuhan. Maksud dia ikut apa Tuhan suruh. Orang nak marah, marah. Orang tak setuju, lantak pergi ke dia. Tu kasar bahasa. Orang tak berkenan, pergi ke dia. Orang nak katok, katok lah. Rupanya Nabi suruh pilih, ikut perintah Tuhan. Orang nak marah, marah. Kira lepas ni kalau benda tu salah, kata salah. Orang nak marah, marah. Orang tak puas hati, sudah. Tak boleh ikut rentak manusia akhir zaman. Siapa ikut rentak manusia akhir zaman, Jahannam. Faham? Agak-agak tanda ni keluar keluar tu, perayaan mula lepas tu. Keluar pun. Nah, cuma hari ni kita ambil mengaji, lepas ni makna kena pegang sungguh dengan apa yang Tuhan kata. Pegang sungguh dengan ajaran Islam. Nah, akhir zaman memang akan jadi suasana macam tu. Baik.